Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung semula kita kepada example yang terakhir dalam chapter 5 stresses in beam. So ini adalah example yang terakhir. Selepas video ni saya akan go to kepada chapter yang barulah, chapter 6. So pada example 8 ni, okay, kalau kita tengok kepada you punya slide keseluruhan example 8 ni diminta kamu untuk determine the shear stress distribution over the cross section at A, B, C, D, E and F as shown in the figure, and given V equal to 25 kN. So dia bagi kat sini dia nampak ada A, B, C, D. D tu adalah pada kedudukan neutral axis. So sekarang ni, okay, kalau saya go to kepada, sebab calculation panjang, so saya akan go to kepada ni lah. Okay. Okay, so kalau saya simplifykan, you akan ada V dan ni adalah you punya T-beam Okay, sebelum ni kita ada buat rectangular, I section dan juga sekarang ni yang last ni adalah bentuk T-beam. So kalau T-beam ni, kalau you perasan dia tak bagi you I. Okay, yang kat sini kalau you tengok, what we can notice that kedudukan NA tidak diberikan, so NA kita kena cari. Dan point yang kedua, moment of inertia I juga tidak diberikan, so kita kena cari menggunakan yang ni. Since dia ada dua part yang pertama dan juga part yang kedua. So you punya I tu akan ada pelbagai lah. So bila ada dua part, so confirm kita kena buat gambar rajah macam ni lah. Kena cari Y1, Y2, YA, YB dan seterusnya lah. So, point yang ketiga, since bila kita nak kena cari I, kita kena tentukan dulu kedudukan keratan AA. So, kalau soalan tu tak berikan kamu di mana kedudukan AA, you assume yang keratan AA tu di bahagian atas beam. Okay. So, based on this sketch, carilah. You cari Y1 tu mana you punya Y1, Y2, nanti akan dapat masukkan Y1, Y2 tu dalam equation yang ini. Okay. Dalam equation yang ni tak nak pula dia. Dalam equation yang ini. Saya tahu kenapa tak nak equation ni. Okay. Okay. And up nanti kita akan dapat YA. YA kamu adalah 53. Macam mana saya dah buat kat sini. 53. Okay. So nanti YB daripada rumus ni, YB akan dapat 107. So YB saya tulis kat sini bersamaan dengan 107 meter. Okay. So fungsi YA, YB untuk kita dapatkan YA1 untuk dapatkan YA1 dan juga YA2. Okay, untuk tentukan kedudukan dia. So kat sini saya akan tuliskan YA1 kamu adalah 48, YA2 adalah 32. So barulah kita boleh masukkan dalam parallel theorem punya equation dan end up you akan dapat I section. Okay. So samalah yang ni sebab saya nak cepatkan video ni, dia saya buat dulu sebab lagi satu benda ni kita dah buat pada example-example yang lepas. Okay. So saya akan cepatkanlah untuk prosedur ni. So untuk for your own practice, you buat sendiri dulu. Okay, bila dah dapat I, barulah boleh kita cari shear stress tau pada setiap section. Okay. So please bear in your mind, pada section A dan juga section F, there is no shear stress, okay? No shear stress at top and bottom of beam, okay? So, selepas dah tentukan A, kita carinya shear stress at B. Okay, equation ni adalah samalah. VA1, YB tu mewakili di mana section tu berada. I section akan sama pada keseluruhan parts. Dan juga dia punya width TB dia. Okay. So, I is given, I tak given, kita dah cari tadi. V is given. A ni adalah di mana? Di sini. Area ni ada pada kawasan yang berlorik ni. Okey, pada kawasan yang berlorik.
So, dia akan dapat you punya area 1000 mm². So, TB ni kalau you perasan B tu dia berada dalam flange kan. Kalau kita recall balik example yang sebelum ni, pada B dan C dia adalah border antara flange dan juga web. Tapi since B tu, you tengok kedudukan B tu, dia mewakili flange. So, untuk TB dia punya width dia adalah 100. Okey, sekarang nak cari YB. Nak cari YB, maksud YB apa adalah jarak daripada neutral axis ke bahagian centroid part 1. Di mana B itu terletak lah. Section B itu terletak. So, YB adalah 53 ni mana? 53 ni adalah jarak yang ni lah. Okey. Tolakkan dengan 10, iaitu tinggi flange ni. Dan dibagikan 2 ni fungsinya sebab kita nak tahukan dia punya centroid. Okey, dapatlah 48 mm. So, terus masukkan dalam equation untuk shear stress. So, nanti pada TB you akan dapat ni lah. Okey, 1.8. So, pada C, pada C, saya tak akan lukiskan dia punya gambar rajah. Saya akan refer balik pada gambar rajah yang di atas ni lah. So, point yang you perlu tahu kat sini, since B and C ada same border, so Y, B dan juga YC akan nilai dia sama. Okay. So, YB dan YC adalah sama. Sebab dia berada pada border. Dan area dia pun sama pada part 1. Cuma T dia berbeza. T dia sebab C tu, kalau pasal berada di sini okay, dia berada di situ. Jadinya, bila dia berada di situ, dia punya T adalah di sebelah 10 mm, iaitu lebar bagi web. So, masukkan dalam equation, akan dapat TC adalah 18.02 Newton per millimeter square. Okey, untuk seterusnya, kita kena cari yang ketiga, iaitu shear stress pada D. And then VA2. Okey. A2 ni memasuk pada part yang kedua. Kalau you tengok pada soalan, D tu kedudukannya di sini. Di neutral axis. So, sasah dia akan berada di ni lah. Lorikan yang ni. Okey. Next adalah A2. Okey. So, akan jadi YD bahagi ITD. Okey. So, sekarang kalau ikutkan, since shear tu dia berlaku pada keseluruhan juga. Cuma kita nak tengok kesan daripada D. Kita kena consider juga yang flange dan juga web. So, pada D ni, kita akan gunakan kembangkan equation dia menjadi macam ni lah. V didapatkan dengan penjumlahan AI, YI, bagikan dengan IT. Sebab apa? Melibatkan part 1 dan 2. Okey, part 1 dan 2. So, kita akan lukiskan untuk dapat lah. Okey, nampakkan dia punya kedudukan dia. Okey, so kalau you ada dengar bunyi bising, itu sebenarnya hujan kat luar So, kat sini kedudukan D tu berada pada kedudukan neutral axis. So, yang berlorek ni lah yang akan kita consider dia. Okey. Since dia melibatkan dua area, akan ada dua centroid lah. Ni centroid untuk bahagian yang flange, ni centroid untuk bahagian web. Okey. So, kalau kita kembangkan lagi equation yang ini, dia akan jadi TD bersama dengan V darabkan dengan A1Y1 campur A2Y2 bersamaan dengan ITD lah. Okey. So, A1 apa dia? Ini kita letakkan lebar dia. Berapa 100? Kan? Ini 10. So, tinggi ini adalah tinggi YB 53 mm. Okey. So, yang ini tadi 107.
mm. Okey. Yang ini pula 10 mm. Okey. Nak cari kedudukan dia untuk Y1 dan juga Y2. So Y1 mesti jarak daripada centroid bahagian pertama ke neutral axis. So kalau saya lukiskan, dia mungkin berada somewhere here. Okey, ini adalah untuk Y1. Okay, Y1. Y1. Y2 adalah kedudukan centroid. Yang kedua kepada NA. So sini adalah Y2. Okey. So tadi kita continue yang ni. A1 adalah 100 tolakkan dengan 10 bersama dengan 1000 mm². Y1 kalau tengok adalah tinggi YA ataupun 53 tolak 10 bahagi 2 iaitu sentral bagi part yang pertama sama dengan 48 lah. So A2 A2 ni kawasan belorik bukan area bagi keseluruhan web. Tak. Dia adalah pada kawasan web yang belorik sahaja. Di mana you kena tahu ini. You kena tahu di sini. Distance tu apa dia? Okey. So distance ni saya bagi sebagai kat ni lah. Okey, distance adalah apa? Dia adalah 53 tolakkan dengan 10 baru dapat distance yang ini. Sama dengan berapa? Kalkulator 53 47 kan? Okey, 47 milimeter. Okey, 47 milimeter. So sama balik yang tadi A2 kamu kalikan dengan 10. Okey. So ni ada 10. Maksudnya 47 milimeter kalikan dengan 10 iaitu lebar bagi web. So you akan dapat 53 tolak bukan 47 sorry 43. Okey, 43. So ni sebab saya congak tadi tu. So ni akan jadi 430 mm kuasa 2. So Y2 adalah apa? Jarak daripada centroid part yang kedua kepada NA. Iaitu 53 ditolakkan dengan tinggi flange 10. Okey, itu baru dapat tinggi yang ni. Okey, tinggi yang ni. Tinggi ni. Tapi kita nak tahu centroid dia, kita kena bagi 2. Bagi 2. So akan dapat 21.5 mm. Barulah you dapat nilai Y2. So TD since dia berada di web, so dia adalah web punya tebal lah. Okay. Masuklah sebetulnya dalam equation TD. Makanya TD kamu adalah bukan TD asyik TD je. Shear stress at D. Tau D. Okay. 25 kali 10 kuasa 3. Didarabkan dengan penjumlahan A1, Y1 and so on lah. 1000 untuk A1. Y1 kamu 48. Ditambahkan dengan area kedua 430 ditambahkan dengan Y yang kedua 21.5. Okey. Memang tertinggal apa-apa ke? Tak ada. Bersamaan dengan I kamu adalah 6.66 kali 10 kuasa 6. Didarabkan dengan TD kamu adalah 10. So nanti shear stress at D ataupun tau D adalah 21.49 Newton per millimeter square. Okey, dah dapat dah tahu untuk D. Okey, sekarang kita tengok pada point yang tadi ketiga kan. So ini keempat lah.
Nak cari shear stress pada E. Tahu VA2 YE over ITE. ITE. Okey. So, di manakah kedudukan E itu? Okey, kalau kita lukiskan, lakarkan dia punya T-beam. E itu berada di bawah NA neutral axis. So, kalau you ada neutral axis somewhere here. So, E kamu berada di sini. E itu berada di sini. Okay, so ini adalah E. Okay, itu adalah E. Jadinya kawasan berlorengnya adalah yang di sini. Yang ni kita bagilah jarak dia. Ini 53, ini 107. 107. 107. Okey, 107. Iaitu 53 bagi panjang YA dan 107 bagi panjang YB. Okey. So, YD tu kedudukannya di mana? Adalah daripada centroid bahagian yang E tu ke NA. So, ini adalah centroid dia. So, kat sinilah kedudukannya bagi YE. Okey. So, macam mana nak tahu pula yang ni? Okey, macam mana nak tahu dia? Sebenarnya E ni adalah berada di centroid bagi yang ni, E ni. Dia boleh dikatakan centroid bagi YB. So, kedudukan yang ni kita kena carilah. Okey, ini adalah untuk kedudukan garisan E. Itu apa dia? 107 bahagi 2. Dia akan dapat 53. Okey. So, kiranya poinnya kat sini. Ni 53 mm. Ni pun 53 mm. Jadi, untuk YE, dia adalah centroid bagi yang 53 tu lah. Okey. YE ke YD ni? Saya salah lah. Tu dah. Tadi YD dah. Ni YE kan? Okey, YE. So, YE tu nya adalah kalau itu centroidnya, dia kedudukannya 53 TD YD. Okey. So, itu dah 53. 53 akan jadi berapa? 100 bau 6. Bau 106. Dia sepatutnya 53.5. So, ini adalah 53.5. Okey, 53.5. Okey, 53.5. Ni pun 53.5. Okey. So, YD kenapa 10? Sekejap ya. Jaraknya daripada situ. Okey. Sekejap, saya ada tertinggal poin apa-apa tak? Sepatutnya 52 tak. Dia akan tambah lagi di bawah. Tengok balik kedudukan dia betul ke? YE itu di mana? Itu adalah di sini. Sekejap, saya tengok balik nota So, takut saya salah lukis. So, ini berada jauh di bawah. Okey, dia berada jauh di bawah. Kalau tengokkan kedudukan E itu di sini. Okey. So, kalau tengok balik example dia. So, YE. Dia berada sampai yang. Kita lah yang tu. Okey. 107 daripada D. 50 centroid ke kedudukan dia YD. 107 bagikan dengan 2.
jarak dia. Okey. So YE adalah 107 ditolakkan dengan 53.5 bahagikan dengan 2. You akan dapat jarak dia adalah 80.25 mm. So ini YE sama dengan 80.25 mm. Okey. Since dia adalah E tu dia bentuk rectangular pada web. So ni ada pula TD dia. So tinggi ni adalah 53.5. Ni fungsi ni kita nak cari A dia. A dia akan jadi 53.5 kali 10. So akan dapat 535 mm kuasa 2. So masukkan dalam rumus TD V 25 kali 10 kuasa 3. Darabkan dengan area dia 535. Darabkan dengan YE dia 80.25. Bahagikan dengan I 6.66 kali 10 kuasa 6. Darabkan dengan T dia. TD dia adalah yang ni lah. Okay. Iaitu 10. So nanti dapat shear stress at D. Bukan D, E sayang. E. Hai. E adalah 16.12 Newton per millimeter square. Okey, millimeter square. So last kali, point yang ketiga, you kena draw shear stress distribution. Okey. Itu yang ni lah. Dikirakan balik dia punya T-beam dia. So nanti you akan ada garisan-garisan ni lah yang mewakili kita punya E dan juga F. So untuk NA ni saya merahkan. Menunjukkan dia ada NA. So ni adalah A, B, C, D, E, F. So bila you lakukan macam ni lah, pada A dengan F kosong So pada B dia akan bergerak pada nilai 1.8. Kemudian C dia pada body yang sama, dia akan constant dan dia akan menuju pada 18.02. And then pada D dia akan bertambah lagi menjadi 21.4, iaitu 21.49. Okey. Dan pada E, kalau dia perasan pada E dia menjadi 16. So 16 berada di somewhere here lah. Okey. Okay, ni tadi 1.8 kan? 1.8, 18, akhirnya 16. 16.12. Lepas tu terus kepada kosong. Okey. So gambar raja kamu yang ni lah. Dia letaklah you punya point-point ni. Okey. So habislah. Habis untuk example yang ke-8 ini. So nanti kita berjumpa video yang seterusnya. Kita akan belajar chapter yang baru. So chapter yang ini kita akan bermain-main dengan pengkamiran. Okey. So itu saja. Terima kasih.